Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya-Allah dalam majlis yang diredai, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak. Minta tolong komen dulu. Saya Syarifah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nazilah. Saya Kayyisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong komen suara saya, gambar saya clear ataupun tidak. Dan yang kedua, bening gambar suara dan gambar dan suara. Okey, terima kasih. Seterusnya minta tolong share dulu. Sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita di luar sana untuk masuk bersama dengan kita lah. Okey, hari ini hari yang ke-6 kita bersama. Okey, dalam rangka satu hari kita akan bincang satu huruf lah. Hari ini hari huruf jim, suara dan video jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, dahsyat, alhamdulillah. Terima kasih. Kita tunggu sekejap lagi. Okey, untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, ahlan. Ustazah Herna, Ustazah Nur Isda. Okay, alhamdulillah hari ini insya-Allah kita akan bincang huruf yang huruf jim. Okay, huruf jim. Dari sudut susunan, semalam kita bincang huruf tha, hari ini kita bincang huruf jim. Amin ya Rabb. Okay, minta maaf suara hari ini tak berapa nak clear, puasa kan. Okay, ahlan Abang Kamsani. Okay, huruf jim. Wa ma adraka ma jim. Apa yang anda tahu tentang huruf jim. Okay, cuma untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, huruf jim ni dia ada dua. Satu jim fushi, fasih, satu lagi jim syami, jim orang Syam. Okay, yang keduanya huruf jim ni bagi saya lah. Okay,
antara huruf yang susah untuk dapat. Okey, untuk dapat. Saya dulu setengah masyayikh dia tegur, setengahnya tak tegur. Okey, setengah tegur, setengah tak tegur. Yang tegur pula dia kata, salah tu. Dia telak, muskil dah. Dia kata bukan gitu. Ja. Kita dah sebut ja. Kita sebut gitulah. Dan kebanyakan orang Melayu kita sebut gitu. Okey. Dia tak bagi tahu cara bagaimana, kedudukan lidah dia bagaimana, cara kita nak sebut bagaimana, kita tak tahu. Ambil masa jugalah. Lama. 3-4 tahun baru boleh. Itu sebab kalau ada orang tanya masa terlaki dengan saya, Ustaz, macam mana nak cepat kuasai benda ni? Saya sengih. Saya boleh sengih. Saya boleh gelak. Sebab proses. Okay, kadang-kadang kita boleh cepat, kadang-kadang lambat kita boleh, kadang-kadang kita mampu cerap dengan baik dengan cepat, dan kadang-kadang kita dapat seorang guru yang dia ada pengalaman dan dia boleh bagi tahu kita untuk kita buat dengan cara tertentu supaya sebutan kita jadi baik. Dan mungkin kita dapat sebut secara on the spot. Okay, itu atas rezeki masing-masing. Cuma saya dulu agak lambat untuk dapat huruf jim. Dan asas dalam pengajian kitanya adalah tuluz zaman. Okay, ngaji ni kena masa yang panjang. Okay, ambil masa yang panjang lah, tuluz zaman. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada asisten yang tak bertauliah bersama dengan saya hari ni. Okay, biasalah tengah hari mak dia kerja. Okay. Waalaikumsalam Dr. Zul, Saudara Hayati, saya Hasmah, Abang Mazlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mula, tolong saya klik button share untuk kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana. Okay, sepanjang kita 6 hari ni, hari yang ke-6, okay, audien kita tak lebih daripada 40. Okay, mungkin waktu ni waktu untuk berehat kot. Okay, memang kena ambil masa untuk berehat insya-Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara Hamizan. Okay. Seperti mana biasa kita tengok dulu makhraj. Okay, kita tengok makhraj ataupun makhraj ini maksudnya tempat keluar. Tempat keluar apa? Al-huruf, makhrajul huruf. Makharijul huruf, tempat-tempat keluar bagi huruf lah jamak dia. Okay, kita tengok makhraj dulu. Kita perlu tahu huruf jim ni dia keluar daripada wastul lisan. Okay, dia keluar daripada wastul lisan. Maknanya wastul ni maksudnya tengah lidah. Wasta, wasata, tengah lidah. Okay. Cuma gambar ni dia sedikit tak menjadilah. Okay, gambar ni dia sedikit tak menjadi. Keadaan lidah dia tak apa-apa nak menjadi. Cuma yang tuan-tuan perlu tahunya, dia pertemuan antara tengah lidah dengan lelangit atas. Wastul lisan ma'a ma yuhadhih min hanakil a'la. Wastul lisan ma'a ma yuhadhih min hanakil a'la. Tengah lidah bertepatan dengan lelangit atas. Okey, tengah lidah bertepatan dengan lelangit atas. Okey. Dia keluar daripadanya 3 huruf, jim, ya dan shin. Okay, dalam gambar ni betul dah tengah lidah, cuma keadaan lidah tu tak apa nak menjadi sedikitlah. Okay, sepatutnya dia agak lebar sedikit. Okay, pertemuan yang agak lebar. Okay, tak apalah. Nanti sebab dia baru siap, dia baru siap tadi tak sempat nak adjust. Jadi kita adjust untuk hari yang lain lah. Okay, lepas ni kita akan adjust balik gambar ni. Cuma dia pertemuan dah betul lah di tengah lidah. Wastul lisan ma'a ma yuhadhi min hanakil a'la. Tengah lidah bertepatan dengan lelangit atas. Untuk huruf jim, dia ada berapa beradik ni? Dia ada 3 beradik. Jim, ya dan shin. Ada 3 beradik. Jim, ya dan shin. Ya ghairul ya maddiyah lah, bukan ya mad. Ya yang mutaharrik. Okey, ya selain daripada ya mad. Ada 3 huruf, jim, ya dan shin. Cuma praktikal keadaan lidahnya, huruf jim, hanya huruf jim yang menyentuh lelangit atas. Sebab tu disebut bertepatan. Maknanya bertepatan, ada yang kena dengan langit atas. Contohnya, saya bagi tahu di atas kepala saya sekarang ni ada lampu. Okey. Lampu ni betul-betul berada di atas kepala saya. Betul-betul berada di atas kepala. Mungkin kena, mungkin tak kena.
Okey, sebab itu digunakan bertepatan. Begitu juga makhraj bagi huruf shin, bagi huruf jim, ya dan shin, dia tengah lidah bertepatan dengan langit atas. Sama ada kena atau tak kena tu adalah perbahasan yang kedua. Okay, jadi huruf jim dia kena. Sebab apa? Sebab dia bersifat dengan syiddah. Bagaimana mungkin untuk kita keluarkan huruf syiddah sekiranya tengah lidah tidak menempel di langit atas? Tak mungkin. Disebabkan dia menempel, dia menyebabkan suara tertahan, maka keluarlah sebutan huruf jim yang bersifat dengan syiddah. Contoh huruf shin, dia ada hams, dia ada rakhawah, dia ada tafashi. Sebab apa? Sebab tengah lidah dia tidak kena dengan langit atas. Dia masih lagi ada laluan untuk suara keluar. Okey. Seterusnya berkongsi. Dia adik-beradik. Macam adik-beradik lah. Saya sendiri pun, adik-beradik saya ada 10 orang. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang-sedang, ada yang besar. Besar macam saya seorang. Ya. Yang lain ada tinggi kurus, ada tinggi yang agak berisi sedikit tapi tak besar. Ya. Dan ada yang rendah. Kakak ambil adik kakak. Okey. Sama saja. Okey, sorry. Begitu juga dengan huruf jim, ya dengan shin lah. Dia adik-beradik tapi keadaannya tidak sama. Okey, kita tengok dulu sifat bagi huruf jim ni. Sifat dia ada 6 sifat semuanya. Okey. Dan huruf jim ni kita dapati dia sifat kuat dia banyak berbanding dengan sifat yang lemah dan okey, dia banyak berbanding sifat yang lemah. Okey. Huruf jim wastul lisan, tengah lidah. Sepatutnya tuan-tuan dapat hafal juga beberapa term bahasa Arab ni yang berkaitan dengan makhraj, berkaitan dengan sifat. Supaya apa? Supaya takut-takut jumpa dalam bacaan Al-Quran kita boleh apply lah. Puan-puan kita dapat faham sepatah dua perkataan. Wastal lisan, wasata maksudnya. Wasatal litakunu syuhada'a 'alan nas, ada juga dalam Al-Quran. Wasta maksudnya tengah lidah. Okey, ma'ama yuhadhi, bertepatan hanakil ala langit atas. Okey, dia ada sifat, dia ada jahr, syiddah, qalqalah, istifal, infitah dengan ismat. Ada 6 sifat semuanya. Al-jahru, jahar ni dia berkaitan dengan angin, ada ataupun tak ada angin. Jika dia bersifat dengan jahar, maka hams tak akan ada dengan dia. Jika bersifat dengan hams, jahar tidak akan bersama dengan dia. Cuma huruf jim ni bersifat dengan jahar, tidak ada angin. Okey? Angin tidak ada. Syiddah pula berkaitan dengan suara. Tak naik juga. Okey? Syiddah berkaitan dengan suara. Suara tertahan ataupun terlepas. Ada juga suara yang ada juga tengah-tengah antara suara tertahan dengan terlepas, iaitu bersifat dengan bainiyah. Okey. Contoh kita sebut huruf jim. Apa kita baca sifat dulu? Qalqalah. Qalqalah sifat lazimah. Semua ni sifat lazimah yang ada pada huruf jim. Okey, qalqalah tak boleh nak pisah juga. Dia mesti ada dengan syarat. Okey, dia berada di tengah kalimah ataupun di belakang kalimah dan al-mauquf 'alaiha. Kita berhenti. Wa taj'aluna, huruf jim. Duduk tengah, duduk belakang. Al-hajj. Okey, tu kita kena bunyi qalqalah. Dan istifal ni keadaan lidah semasa kita sebut huruf jim. Okey, dia ada dua. Satu masa pertemuan anggota, satu lagi masa sebutan huruf. Maknanya di makhraj ni kita sentuh sekejap, lepas tu kita dah larilah lidah kita. Lari tengok berada dalam keadaan bagaimana. Setengahnya berada dalam keadaan pangkal lidah terangkat, hujung lidah terangkat. Huruf jim ni pangkal lidah mendatar, hujung lidah juga mendatar lah. Okey, nanti kita tunjuk gambar keadaan lidah selepas daripada kita sebut huruf jim. Selepas daripada pertemuan tengah lidah dengan langit, kita akan tengok lidah berada bagaimana. Okey, seterusnya infitah. Ada gambar tak saya? Okey, infitah.
Infitah ni maksudnya dia berkaitan dengan hujung lidah. Hujung lidah mendatar. Dan satu lagi sifatnya adalah ismat. Ismat. Okey, ismat ni dia agak susah sedikit keluar lah. Okey, ni 6 sifat. Jahar, syiddah, qalqalah, istifal, infitah dengan ismat. Okey. Oh, sorry. Ada gambar. Tadi gambar dia mati sekejap. Okey. Seterusnya, kita tengok pembahagian sifat dulu. Sebelum kita masuk kepada nak tengok lidah, kita tengok sifat dia bagaimana. Pembahagian sifat. Okey. Suara tak apa nak keluar. Hari ni banyak cakap sikit. Okey, huruf jim. Tengah ni makhraj, tengah lidah bertepatan dengan lelangit atas. Ni petak yang ketiga ni merupakan sifat yang kuat yang ada pada huruf jim. Iaitu sifat jahar, okey, tidak ada angin. Ja, okey, syiddah, aj. Okey, dia tahan terus suara. Huruf dan qalqalah, aj. Okey, apabila dia sukun, selepasnya ada selepas sukun berada di tengah kalimah. Adik nak cakap baik-baik. Jangan cakap macam tu. Okey, seterusnya istifal dan infitah ni sifat lemah yang ada pada huruf jim. Aj, ja, okey, pangkal lidah dan hujung lidah berada dalam keadaan yang asalah mendatar dan terletak. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Awal. Dan ismat ni just nak bagi tahu kita huruf ni senang ataupun susah untuk keluar. Dia berada antara senang dan susah lah, tengah-tengah, sifat pertengahan. Okey, cuma setengah ulama tidak mengira sebagai sifat yang ada pada huruf dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Okey, yang tu saya selalu sebutlah, sebut je ismat dengan idlaq, kita kena faham benda tu lah. Dia just nak bagi tahu huruf ni senang ataupun susah. Ismat susah, idlaq senang. Okey. Sudah dulu. Seterusnya kita tengok keadaan lidah semasa nak sebut huruf jim, setelah sebut huruf jim. Okey. Kan dia bersifat dengan istifal dengan infitah. Okey. Istifal dengan infitah. Istifal maksudnya ni pangkal lidah ni, yang kat dalam ni, dia terletak. Nampak dia mendatar ni. Dan juga infitah hujung lidah. Okey, hujung lidah ni dia mendatar. Nampak lidah kita steady je. Okey. Ja, waja'ilu. Okey, jannatin. Okey. Okey, selesai. Saya rasa tuan-tuan dah nampak, dah boleh cerap. Cuma kita nak tengok pula kesalahan yang berlaku semasa menyebut huruf jim. Okey, sebab apa? Sebab huruf jim ni ada di kalangan kita menyebutnya dengan dia larikan sedikit daripada tengah lidah, dia letak di hujung lidah. Ja. Okey, maka disebut macam tu. Ja, ajma'in. Dia akan bunyi, kita akan rasa huruf tu keluar daripada hujung lidah. Walaupun bukan hujung betul ni, tapi permukaan hujung lidah lah. Ja disebut macam tu. Salah. Satu, dia salah kerana dia telah larikan daripada makhraj. Makhrajnya tengah lidah dengan lelangit atas, tapi dia letak ke depan sedikit. Zahril lisan, bukan wastal lisan. Yang kedua kesalahannya adalah dia telah memberi angin pada huruf jim. Yang mana huruf jim bukan bersifat dengan angin. Okey, dia baca ajma'in, okey. Dahlah huruf jim ni bersifat dengan jahar. Okey, tidak ada angin tapi dia bagi angin. Ajma'in tak boleh, kita kena baca ajma'in waja'ilu. Okey, huruf jim. Jajiju. Ini bila kita bariskan dia. Ja bagi atas kena buka. Ja, ji kena sengih. Bagi depan ju kena muncung. Jajiju. Ni baris kita tak dapat nak pisah dah daripada setiap huruf. Bagi atas saja kita kena buka kerana dia terikat dengan qarar ataupun undang-undang al-fathu, yakni fathu syafatain. Fathah ni maksud dia apa? Kena buka kedua bulu kita. Dan tuan-tuan kalau selalu ataupun kalau rajin, tuan-tuan boleh search bacaan Al-Quran, contohnya murattal ataupun mujawwad, tuan-tuan akan dapati tengok mulut. Okey, bacaan mereka amat berbeza dengan orang kita. Orang kita baca waja'ilul malaika, tapi orang Arab akan baca waja'ilul malaika, dia akan baca dengan buka.
Okey. Okey. Maknanya jim kita kena sebut dengan jim fasih lah. Jim fasih tidak ada angin dan dia keluar betul-betul daripada wastul lisan, tengah lidah. Wajah ja. Okey. Jajiju, jangan baca jajiju, tak boleh. Okey. Ja buka. Tengah lidah saja menempel di langit. Ja buka. Ja. Sekadar kita boleh selit satu jari. Okey, dan huruf isti'la kita yang lainnya kita kena selit, boleh selit dua jari lah sepatutnya. Kalau tak boleh pun cuba lebih besar daripada satu jari. Maknanya secara kesimpulannya kita nak baca Al-Quran, lidah kita kena, mulut kita kena buka, paling kurang kena buka biar boleh muat satu jari. Itu paling kurang. Yang lain jangan nego lagi lah. Okey. Ya betul. Bila kita letak di hujung lidah dia akan keluar angin secara automatik. Okey, kita tak dapat nak elak lah. Kita kena baca waja'ilu jannatin okey. Dan tadi kita dapati dia bersifat dengan qalqalah. Okey. Mana qalqalah, mana sifat syiddah? Kita biasa kita tak dapat nak bezalah. Okey. 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 Beza antara syiddah dengan qalqalah. Okey, kita sebut ajma'in, tapi sebenarnya kita telah datangkan satu sifat syiddah, satu sifat qalqalah. Ajma'in. Kalau kita nak pisah itu sifat syiddah. Dia suara tertahan. Suara tertahan. Lepas tu kalau kita sebut terus aja. Okey, itu qalqalah. Yang bunyi lantunan bunyi itu adalah qalqalah. Aja. Okey? Kita nak ajma'in taj'aluna fil hajj. Okey? Salam Ustaz. Kalau baris depan macam ada keluar sikit huruf. Macam ada keluar sikit angin. Ja, ji, ju. Tak ada angin. Kalau keluar angin tu mesti lidah kita tu tak berada pada tempat yang sebenarnya. Kita nak di tengah wastul lisan, tengah lidah. Okey? Jajiju. Jajiju, jangan ju, jajiju, tak boleh. Kita nak ja. Okey? Sebutan yang dalam keadaan yang relax. Ja. Waja'ilu. Okey. Contohnya lagi min ju' bagi depan. Okey, jangan ju', tak boleh. Okey, surah Al-Ghasyiyah saya tengok ni. Contohnya lagi wujuhun, jangan baca wujuhun, tak boleh. Okey. Seterusnya ainun jariyah. Okay. Huruf jim. Jangan ja. Tak boleh. Dia ada beza. Kita kena tengah lidah. Wastul lisan. Kena ingat. Ma'ama yuhadhih min hanakil ala. Tengah lidah mesti dia tempel di langit atas. Okay. Jangan ada angin. Dia bersifat dengan qalqalah. Okay. Dia bersifat dengan syiddah. Tahan suara. Tahan suara terus. Lepas tu kalau kita akan datangkan sukun lah. Kita akan datangkan qalqalah aja. Begitu juga dengan ketika dia berbaris ja. Okey. Mana syiddah masa dia berbaris atas? Masa kita nak mula sebut tu kita dapati lidah kita telah meletakkan di langit. Dalam dia ada tekanan. Okey, dan kita sebut ja. Tekanan yang kuat pada lidah tu itulah maksudnya syiddah. Okey, kalau kita tengok dari sudut asal dia lah. Hasil dia apa? Hasil dia suara apa? Suara terputus. Ja. Okey. Kalau kalau dia mati, kalau dia sukun okey, itu kalau kita pandang dari sudut asal. Tapi dalam kitab-kitab banyak disebut hasilnya. Okey, hasilnya suara terputus. Okey, itu syiddah. Okey. Jelas ataupun tidak apa yang cuba saya cuba sampaikan pada hari ini. Huruf jim, wastul lisan, tengah lidah. Okey.
Betul, semua Ustaz Harna kata semua huruf qalqalah bersifat dengan syiddah. Qaf, ta, ba, jim dengan dal. Qutbun jad. Baju di toko ada juga yang sebut. Okey, kalau Arab dia akan kata qutbun jad, qaf, ta, ba, jim, dal. Okey, semua dia tidak akan berlaku qalqalah melainkan didahului oleh syiddah dahulu. Kalau tak dia tak boleh nak melantun. Nak melantun bagaimana kalau tidak ada tekanan? Tekanan inilah yang menyebabkan ada lantunan. Okay, macam bola, kita pegang, kita letak kat tanah, dia tidak akan melantun. Kecuali kita ambil, kita angkat, kita letak, dia akan melantun. Makin kuat lantunan, makin kuat hentakan, makin kuat lantunan. Okay? Syiddah adalah tekanan kuat pada makhraj, tengah lidah dengan langit atas. Okay. Jelas, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan kata jelas tu, saya syukur lah. Okay. Ada persoalan? Kak Zana, waalaikumsalam warahmatullahi. Contoh kita baca wal fajr. Wal fajr. Okey, jangan baca wal fajr. Fajr, tak boleh. Wal fajr. Okey. Dan satu lagi huruf ra tu kita jangan muncung, jangan baca wal fajr. Muncung sebab nak tebal tak. Nak tebal benda lain bukan berkaitan dengan bibir mulut. Okey. Contoh lagi sambil-sambil kalau ada soalan hubban jamma jamma. Jangan baca hubban jamma jam, tak boleh. Jamma. Okay, wa ma bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkih. Okay, kita nak sebut dengan baik ni kita kena ada latihan lah. Okay, latihan dan satu lagi dia ada latihan. Okay, dia kena ada guru, dia kena ada tulus zaman, ada masa yang lama. Syarat dia ada. Okay. Saya rasa apa yang nak saya sampaikan habis lagi ni, cuma saya tunggu soalan kalau ada dan boleh saya jawab. Selalu pada ta'awudz yang dibaca ada angin pada huruf jim. Ar-rajim. Nah, tak boleh lah sebab kita tidak letakkan pada makhraj yang betul. Ar-rajim, ar-rajim. Jangan kita baca ar-rajim. Macam mana kalau bunyi ikhfa untuk huruf jim? Hubban jamma, hubban jamma. Okey. Begitu juga, jangan baca hubban jamma, tak boleh. Sebab kita akan confuse. Huruf apa yang disebut? Jim ke? Huruf apa? Dia tak jelas. Okey. Min ju', min ju'. Jangan baca min ju', tak boleh. Ju, kita nak du. Min ju'. Okey. Untuk elakkan tawallud pada huruf yang ada sifat syiddah tetapi tidak ada sifat qalqalah. Huruf hamzah, kaf dengan ta. Okey. Dia tawallud ni maksudnya gini. Takfurun. Takfurun ataupun ta'lamuna ataupun tatalu. Okey. Bagi saya lah. Okey, ianya berlaku kerana kita tidak hati-hati lah. Dan satu lagi kita lupa tentang sifat hams yang ada pada huruf pada huruf, contohnya huruf kaf dengan huruf ta dia ada hams. Takfurun, tak. Okey. Tak tu syiddah, tak. Kita berhenti. Belakang tu adalah hams. Cuma huruf kaf dengan huruf ta ni ada juga sebilangan ulama setengah ulama dia kata yang keluar tu bukan kita namakan sebagai hams,
Sebab kalau kita kata hams, dia hanya ada angin. Angin ni tidak akan kedengaran, dia hanya dirasa. Yang kita bunyi macam suara juga tu takfurun, tatlu, sebab dia disebut sebagai fakut taskin. Kita nak membebaskan ataupun kita nak lepaskan huruf sukun, maka bunyi gitu. Okey, takfurun, tatlu, maka dia bunyi itu sebab nak fakut taskin, nak bebas, nak lepas huruf yang sukun. Okey. Tapi bagi huruf hamzah pula dia tidak ada hams. Contoh kita baca ta'lamuna kam, ya'lamuna kama ta'lamun, ya'lamuna kama ta'lamun. Okey, ya'lamun ta'lamun. Maknanya kita tak boleh baca ya'lamuna ta'lamuna, tak boleh, dia tidak terus berhenti. Kita nak syiddah suara pertemuan yang kuat. Contoh huruf hamzah kat sini. Ta, a, dia terus sangkut. A, ta. Okey, kaf gitu juga. Tak, ta gitu juga. Tat. Okey. Lepas tu sama ada selepasnya ham, sama ada selepasnya qalqalah, sama ada selepasnya tidak ada apa-apa seperti huruf ta dan huruf hamzah, tak terus berhenti. Cuma jangan kita baca tak boleh. Okey. Tawallud dia keluar suara lah, yang kita nak keluarkan angin bila huruf kaf dan huruf ta. Okey. Saya Herna menjawab ataupun tidak Iya, ada. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada, kita boleh berhenti di sini dan insya-Allah esok kita akan bincang huruf ha. Okey, kita akan bincang huruf ha esok. Ya, kena hadam semua. Cuma yang dia ada huruf, ada sifat yang penting untuk setiap huruf. Kadang-kadang kita tak perlu nak gambarkan semua tau. Kadang-kadang ada 2-3 sifat kita dah cukup dah. Yang lain tu dia masuk. Seperti mana sifat ismat dengan idlaq, dia terus masuk. Tanpa kita praktik ataupun tanpa kita buat. Okey, cuma yang penting bagi huruf jim ni kita kena ingat syiddah dia pertama kita kena ingat rumah dia tengah lidah, bukan di ujung lidah. Kita kena tahu bahagian mana tengah lidah. Ja. Okey, yang keduanya kita kena tahu dia tidak ada angin. Sebab apa? Sebab kita nak counter balik apabila kita sebut ja, kita tahu itu salah sebab ada angin. Kita nak tak ada angin. Ja, maka kita boleh adjust lidah kita. Yang seterusnya syiddah. Syiddah ni pertemuan yang kuat. Ja. Kalau dia sukun taj. Kalau dia sukun taj. Okey, itu bunyi qalqalah, bunyi syiddah. Taj. Okey, syiddah lepas tu ada qalqalah. Okey. Saya rasa sekadar ni dulu untuk petang ni. Fama kana khairan fa huwa min indillah wa ma kana syarran wa dha'fan fa huwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya. Ada yang ikuti setiap hari, ada yang silih berganti. Ala kulli halnya, semoga yang mendengar mendapat manfaat daripada apa yang cuba saya sampaikan. Tak lain dan tak bukan adalah yalfudhu bi afsahil lughati, supaya kita dapat sebut dengan keadaan yang baik. Dan ingat, jim bahagian atas sebutannya adalah ja, buka mulut. Okey, jangan kita takut untuk buka mulut, takut orang yang pengsan ke, takut keluar nampak makanan yang kita makan pagi tadi ke. Ikutlah, takut nampak gigi tak gosok ke, tak payahlah. Okay, sebab kita praktik ja. Okey, setengahnya baca ja. Dia tak tajam. Itulah. Okey, tak nak panjang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa adik?